Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Haryanti Jimetusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka berangkat ke Kemboja bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan mengadakan keberangkatan negara ke Kemboja. ...586 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam. Kerajaan Kemboja selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2022 akan menjadi tumpuan serantau pada bulan November ini apabila negara berkenaan bakal menghoskan sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang menghimpunkan para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog bagi meneruskan perbincangan mengenai agenda dan keutamaan ketiga-tiga tunggak komuniti ASEAN, iaitu ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-Cultural Community serta mengukuhkan kerjasama ASEAN bersama rakan-rakan dialog. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Karewaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka berangkat ke sidang-sidang kemuncak ASEAN yang akan berlangsung di Phnom Penh, Kemboja pada 10 hingga 13 November 2022. Ini termasuk keberangkatan baginda bersama para pemimpin lainnya bagi menghadiri majlis pembukaan sidang-sidang kemuncak ASEAN dan majlis santap malam yang akan dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Samdech Akamoha Senapati Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Di bawah tema ASEAN ACT Addressing Challenges Together, Kemboja menekankan semangat kebersamaan atau togetherness dengan ASEAN sebagai satu komuniti yang harmoni, aman damai, stabil dan makmur bersama-sama memberikan tindak balas dan menangani cabaran-cabaran serantau dan global termasuk perubahan iklim, keselamatan makanan dan ancaman keselamatan serantau serta memajukan pemulihan pasca pandemik COVID-19, pembangunan mampan, perdagangan dan teknologi. Kali terakhir ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Phnom Penh adalah pada tahun 2012 bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-20, sidang kemuncak ASEAN ke-21 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Kerajaan Kemboja. Selepas sidang-sidang kemuncak ASEAN dan sidang-sidang kemuncak berkaitan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia akan meneruskan keberangkatan baginda di Phnom Penh dengan mengadakan keberangkatan negara ke Kemboja pada 14 November 2022 yang menandakan keberangkatan negara kali kedua baginda ke negara berkenaan selepas mengadakannya buat pertama kali pada 4 hingga 7 April 2007. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia antara lainnya dijangka menghadiri majlis perjumpaan bersama His Majesty Priyabat Samdech Priyabaramniath Norodom Sihamoni, King of Cambodia, dan juga akan bertemu Tuan Yang Terutama Samdech Akamoha Senapati Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja, bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan kerjasama dua hala dan pelbagai hala serta usaha-usaha untuk meningkatkan hubungan tersebut sebelum menyaksikan majlis penandatanganan memorandum persefahaman antara kedua-dua buah negara.
Keberangkatan negara baginda ke Kemboja akan mengesahkan semula hubungan dua hala yang mesra dan seterusnya menggariskan keperluan untuk terus menjalin dan meluaskan kerjasama bagi manfaat yang lebih besar kepada rakyat kedua-dua buah negara. Ini termasuk kerjasama dalam bidang perdagangan, pendidikan, belia, sukan dan kebudayaan. Pada tahun ini, negara Brunei Darussalam dan Kemboja menyambut ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik sejak hubungan berkenaan dijalinkan pada 9 Jun 1992. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam masa 1 minggu kebelakangan menunjukkan peningkatan dengan kadar purata harian kes pada minggu lalu 554 kes sehari berbanding 485 kes sehari pada minggu sebelumnya. Sebanyak 39,588 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu dengan 9.7% daripadanya adalah positif. Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga mengongsikan satu kes berada di dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.7% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.9% telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 586 kes baru telah dilaporkan, iaitu 581 kes hasil ujian ART dan 5 kes adalah hasil dari 144 ujian makmal RT-PCR. Sementara itu, trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza atau influenza-like illness (ILI) pada minggu lalu terus menunjukkan penurunan menuju ke paras normal. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengasingkan diri jika mengalami tanda-tanda jangkitan dan mengelakkan dari tempat-tempat yang penuh sesak. Segera berjumpa doktor jika tanda-tanda jangkitan berterusan atau semakin teruk dan dapatkan suntikan influenza, khususnya bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Avid Technology sedang menjalankan kajian pengurusan diabetes yang disasarkan untuk membantu individu yang menghidap type 2 diabetes dalam penjagaan diabetes masing-masing. Antara lain, objektif kajian adalah bagi menilai keberkesanan kaedah-kaedah pengawalan secara digital dalam penjagaan diabetes. Penyertaan bagi kajian tersebut telah bermula sejak bulan April 2022 sehingga penghujung bulan November dengan 180 peserta disasarkan untuk menyertai kajian berkenaan. Orang ramai adalah sangat dialu-alukan untuk menyertai kajian ini bagi membantu Kementerian Kesihatan menilai keberkesanan strategi-strategi dan program-program kesihatan yang disediakan di negara ini, khususnya berkenaan penyakit-penyakit tidak berjangkit ataupun NCDs seperti diabetes. Orang ramai yang berminat dan didapati memenuhi kriteria bagi kajian ini akan seterusnya dijemput untuk menyertai kaji atletik berkenaan. Peserta kajian akan menerima pemantauan kesihatan yang luas dan menyeluruh daripada jurulatih kesihatan profesional dan pakar permakanan, plan pengurusan tahap gula darah yang bersesuaian dan penjejak kecergasan pintar atau Smart Fitness Tracker. Orang ramai yang berminat untuk menyertai kajian ini boleh memohon melalui aplikasi BruHealth atau menghantar email kepada diabetesstudybn@gmail.com atau menghubungi talian seperti yang tertera di skrin sekarang. Sudut bacaan Peachtree Playhouse diharap dapat memupuk minat membaca dan cintakan buku dalam kalangan kanak-kanak. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Pesta Konvo Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE kini berlangsung di Sekolah Penerbangan IBTE, Kampus Sultan Safarijal Berakas bersempena Majlis Convocation IBTE kali ke-30. Pesta Konvo selama 3 hari itu menjadi platform kepada bakal graduan meningkatkan kemahiran selepas tamat pengajian. Majlis pelancaran pesta berkenaan diadakan pagi tadi. Pesta Konvo IBTE 2022. Pesta Konvo dilancarkan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pesta merupakan sebahagian daripada usaha IBTE untuk mencapai visinya dalam memberikan bakal graduan pendedahan kepada inisiatif-inisiatif yang sedia ada dan bimbingan kerjaya melalui bengkel dan taklimat. Pelbagai aktiviti antaranya pameran projek inovatif, bazar, kempen derma darah dan bengkel bimbingan kerjaya oleh rakan industri. Pesta Konvo IBTE juga diadakan di daerah Belait. Pesta dibukakan bagi kunjungan orang ramai selama 3 hari sehingga Rabu ini. Ia julung kalinya diadakan bersempena Majlis Convocation IBTE kali ke-30 yang dijadual berlangsung pada 15 November ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Bolehlah. Malan. Bagi memupuk minat membaca dan cintakan buku dalam kalangan kanak-kanak, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menubuhkan sudut bacaan khas untuk Peachtree Playhouse. Perasmian sudut bacaan tersebut diadakan petang tadi di pusat penjagaan tersebut di Kampung Salam Bigar. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sudut bacaan tersebut adalah salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh DBP dalam menyediakan koleksi bahan bacaan bersesuaian bagi memenuhi pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dengan memenuhi fizikal, sosial dan intelektual kanak-kanak. Kira-kira 100 hingga 200 buah buku dalam bahasa Inggeris disediakan dan akan ditukar pada setiap 3 hingga 6 bulan sekali mengikut keperluan dan permintaan pihak Peachtree Playhouse. Mouse ran up the story first. Which one? Which one do you want? The nursery? Fenomena gerhana bulan penuh dijangka berlaku di negara Brunei Darussalam esok 8 November 2022 bermula pukul 6.16 petang hingga 8.49 malam. Sehubungan itu, sembahyang sunat gerhana bulan akan diadakan pada hari tersebut. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dalam siaran medianya memaklumkan sembahyang sunat gerhana bulan akan diadakan selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan terutama di Masjid Omar Ali Saifuddin. Orang ramai dialalukan hadir ke masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menunaikan sembahyang sunat gerhana bulan dengan mengikut garis panduan dan tata cara yang telah ditetapkan serta mematuhi nasihat-nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Universiti Brunei Darussalam UBD baru-baru ini telah menjadi ahli Babson Kolaboratif bagi pendidikan keusahawanan dari Babson College. Ia adalah sebahagian daripada usaha UBD untuk memperkembangkan keupayaan dan kapasiti pendidikan keusahawanan di universiti berkenaan. Babson College merupakan institusi pendidikan keusahawanan teratas global mendapat kedudukan sekolah prasiswazah nombor 1 dan MBA bagi keusahawanan sebanyak 26 dan 29 kali berturut-turut. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UBD SBE akan menjadi fakulti utama bagi kerjasama tersebut. Sebagai ahli, UBD akan dibekalkan dengan peralatan dan sumber pendidikan keusahawanan terkemuka untuk membantu memajukan kaedah pengajaran, penyelidikan dan keupayaan perundingan. Ia akan menghubungkan fakulti berkenaan dengan institusi pengajian tinggi lain dari seluruh dunia. Usaha tersebut sejajar dengan agenda negara dalam pendidikan dengan menjadikan keusahawanan dan inovasi sebagai salah satu tumpuan utama ke arah perkembangan pelajar.
Bagi membiasakan kanak-kanak kepada suasana persekolahan melalui interaksi bersama guru prasekolah dan juga suasana persekolahan yang bakal diikuti pada tahun hadapan. Ketika ini diadakan program orientasi bagi kanak-kanak prasekolah diadakan di sekolah-sekolah rendah kerajaan. Pagi tadi, kru RTB meninjau program berkenaan di beberapa sekolah rendah di seluruh negara. Sekolah Rendah Pengkalan Batu, daerah Bernada Muara, antara sekolah yang menjalankan program orientasi tersebut. Murid-murid diperkenalkan mengenai penjagaan kebersihan gigi dan tubuh badan serta makanan. Pelbagai aktiviti pembelajaran melibatkan penyertaan mereka mengikut kreativiti guru-guru prasekolah masing-masing dalam menyediakan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Untuk nyorang mengenali anak-anak ini yang apa nyorang sensitifnya dari segi makanannya, kami nak tahu alergik makanannya. Sekolah Rendah Muhammad Alam di Seria antara sekolah yang melaksanakan program orientasi bagi murid-murid prasekolah di daerah Blyth. Program seumpamanya diadakan pada setiap tahun bagi membolehkan para ibu bapa mempersiapkan anak-anak mereka kepada persekitaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Antara aktiviti pembelajaran yang disediakan sepanjang program tersebut termasuk nyanyian, cerita, melukis dan permainan. Manakala program orientasi di Sekolah Rendah Tumpuan Telisai, daerah Tutong dimulakan dengan sesi suai kenal dalam suasana pembelajaran yang ceria dan menyeronokkan. Antara aktiviti yang dirancang ialah menggunakan kaedah praktikal dan hands-on. Program seumpama ini dihasrat dapat membiasakan diri kanak-kanak prasekolah dengan peralihan suasana dan pengalaman baru dari rumah ke sekolah. Sementara para murid yang mengikuti program orientasi murid-murid prasekolah di Sekolah Rendah Ratai daerah Temburong didedahkan dengan dunia awal pendidikan agar mereka merasa selamat dan gembira setelah memasuki kelas prasekolah pada tahun hadapan. Orientasi 4 hari yang diadakan sehingga Khamis ini juga memberikan mereka pengalaman baharu dan pendedahan awal tentang disiplin diri, kelas dan persekitaran sekolah. And then dorang dorang berani bercakap depan kelas dan selalu seronoklah main sama kawan-kawan dorang. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kupang dan Kumpulan Muslimah Masjid Kampung Penanjung masing-masing menjuarai pertandingan Dikir Syarafil Anam bagi Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Jemaah dan Kumpulan Muslimah Daerah Tutong. Pertandingan diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Penanjung, Daerah Tutong. Pertandingan dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penanjung dengan kerjasama pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. 10 buah kumpulan menyertai pertandingan dalam 2 kategori. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Pertandingan dihasrat dapat mencungkil bakat dan memberikan galakan kepada Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Jemaah dan Kumpulan Muslimah mempelajari dan membawakan dikir dengan baik. Ke arah memberi kefahaman mengenai hal ehwal pengurusan haji serta kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan program ke arah warga perkhidmatan awam yang arif tentang rukun Islam kelima. Program berlangsung pagi tadi di kementerian berkenaan. 131 orang menyertai program ini terdiri daripada pegawai dan kaki tangan perkhidmatan awam yang belum pernah mengerjakan ibadah haji. Program dihasrat dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada warga perkhidmatan awam supaya mempersiapkan diri lebih awal serta mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah haji. Program juga diisikan dengan tayangan klip video perjalanan jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi.
Bersesuaian dengan identiti Masjid Omar Ali Saifuddin sebagai Rada Al-Zikir, Masjid Omar Ali Saifuddin hari ini mengadakan majlis penutupan halakah zikir bagi pegawai dan kaki tangan kerajaan serta syarikat swasta bagi tahun 2022. Halakah zikir diketuai oleh pegawai-pegawai Masjid Omar Ali Saifuddin. Antara pengisiannya, sembahyang sunat hajat berjemaah, bacaan surah-surah dan zikir-zikir pilihan, tazkirah dan seterusnya bacaan doa khas. Diungkapkan oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin, program dihasrat dapat mencapai tujuan dan matlamat ke arah memantapkan pegangan dan keimanan para peserta. Dan semoga negara Brunei Darussalam, khasnya jabatan-jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat swasta akan sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Tabung darah Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtada Billah Tutong akan mengadakan kempen derma darah yang dibuka bagi penyertaan orang ramai. Kempen akan diadakan esok 8 November di Aras Bawah, tempat pengambilan darah Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtada Billah Tutong bermula pukul 1.30 petang hingga 3.30 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Penerimaan Darah melalui talian 224-2424, sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp ke 877-5745 atau 737-5745 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn dan ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.ripas. Program Cabaran Larian Sejarah Brunei 2021 akan berlangsung pada hari Ahad 20 November 2022 di Pusat Sejarah Brunei di Ibu Negara. Petang tadi diadakan sidang media mengenai acara tersebut di pusat berkenaan. Pada sidang media tersebut, Awang Dr. Haji Muhammad Hadi Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, menjelaskan program seperti ini bukan sahaja akan memberikan pengetahuan kepada para peserta mengenai kelestarian sejarah serta warisan dan seni bina Islam di Bandar Seri Begawan, tetapi juga menggalakkan setiap peserta untuk mengamalkan cara hidup sihat dengan bersukan. Cabaran kali ini akan disertai oleh lebih 140 orang peserta. Program akan menggunakan beberapa tempat di sekitar pusat Bandar Seri Begawan yang bermula seawal pukul 7 pagi. Beberapa acara sampingan juga diadakan, antaranya persembahan akustik, perlawanan tekbol serta pertunjukan koleksi kereta klasik dan basikal antik. Beralih ke aksi kelayakan Piala AFF Mitsubishi Electric AMEC 2022. Selepas menceriakan penyokong dengan mencatatkan kemenangan bergaya 6-2 Sabtu lalu, skuad negara akan meneruskan perjuangan menentang Timor Leste bagi aksi kedua petang esok 8 November. Sokongan para peminat bola sepak tanah air tentunya dapat menaikkan lagi semangat para pemain negara. Dijadual berlangsung di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas, perlawanan akan bermula pukul 2.30 petang. Menjelang perlawanan kedua tersebut, skuad negara mempunyai kelebihan untuk layak susulan kemenangan 6-2 pada perlawanan pertama Sabtu lalu. Bola keranjang Lausanne. Kejohanan diteruskan semalam dengan dua perlawanan bagi kumpulan C dan D kategori terbuka. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang di Batu Bersurat. Dalam perlawanan pertama bagi kumpulan C, GKL berjersi gelabu menewaskan Iconic Sdn Berhad 93 berbalas 52. Sementara itu, dalam perlawanan kumpulan D menyaksikan Propel XG Nation menewaskan D Barkats 83 berbalas 63.